Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid semua? Sihat? Seharap awak semua sentiasa dalam keadaan sihat, insya-Allah. Pada hari ini Ustaz akan mengajar subjek ibadat darjah 4 dalam bab yang kedua, iaitu wuduk. Sebelum kita mulakan pelajaran kita pada hari ini, mari kita pertama kita membaca ummul kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amma ba'd. Baiklah, kita mulakan. Ibadat darjah 4 dalam bab yang kedua, iaitu wuduk. Okay, dalam bab wuduk ni ada 4 subtopik yang kita akan pelajari, iaitu yang pertama sekali ialah pengertian wuduk, rukun wuduk, sunat wuduk, dan terakhir sekali ialah perkara yang membatalkan wuduk. Okay. Untuk makluman awak semua, awak sebelum ni pernah belajarkan bab wuduk ni. Kalau tak silap, semasa awak darjah 1 dengan darjah 2. Tetapi pada masa itu hanya permukaan saja, secara asas saja. Tapi kali ni bab ni wujud lagi, tetapi dalam bentuk yang berbeza. Dia lebih mendalam. Untuk hari ini kita cuma membincangkan 2 topik saja, iaitu pengertian wuduk dan rukun wuduk. Dan wuduk ni diuraikanlah dalam 2 rukun. InsyaAllah nanti kita akan sesama pelajari. Perkataan wuduk terbagi kepada 2. Yang pertama sekali ialah elok dan berseri. Pada bahasa, elok dan berseri. Manakala pada syarak ialah perbuatan menggunakan air pada anggota tertentu berserta dengan niat. Wuduk ni secara bahasa, secara yang mudah kita faham ialah elok dan berseri. Apa elok dan berseri ni? Wuduk ni ibarat kita mengambil air yang mana bukan air yang kita ambil wuduk ni bukan dalam keadaan adat, dalam bentuk adat. Maksudnya adatnya maksudnya kebiasaan. Bukan macam seperti kita basuh tangan, kita basuh muka yang macam biasa tu, tak ada. Wuduk ni iaitu satu benda yang kita buat untuk ibadat. Bukan adat tapi ibadat. Jadinya wuduk ni yang saya mudahnya kita gambarkan ialah elok dan berseri. Maksudnya siapa yang mengambil wuduk ni, maka insya-Allah badan dia akan elok dan lebih berseri. Secara mudahlah kita gambarkan wuduk ni macam mana. Manakala pada syarak pula, pada hukum ialah perbuatan menggunakan air pada anggota tertentu berserta dengan niat. Maksudnya kita gunakan air ni bukan kosong saja, bukan kosong saja, tapi dengan niat. Kita mesti kalau basuh muka kan, basuh muka yang biasa lah. Bangun tidur basuh muka gitu kan, basuhkan muka, tak boleh niat kan, basuh muka gitu je. Tetapi kalau wuduk ni kena ada niat. Niat dulu, baru basuh muka. Tu bezanya wuduk dengan basuh muka biasa. Itulah perbezaan adat dengan ibadat.
Okay, seterusnya rukun wuduk. Rukun wuduk terdapat 6 perkara. Yang pertama sekali ialah niat. Niat. Yang kedua ialah membasuh muka. Yang ketiga, membasuh kedua-dua tangan hingga ke siku. Yang keempat, menyapu sebahagian kepala. Yang kelima, membasuh kedua-dua kaki hingga ke buku ladi. Dan yang terakhir ialah tertib. Benda ni awak semua ni awak dah tidak maklum kan, awak dah belajar. Rukun wuduk ada 6. Niat, basuh muka, membasuh kedua-dua tangan hingga ke siku, menyapu sebahagian kepala, membasuh kedua-dua kaki hingga ke buku ladi. Yang terakhir sekali ia tertib. Iaitu mesti ikut susunan. Untuk pengetahuan awak, ni benda ni tak ada dalam buku ni dah, tak ada dalam bab ni. Cuma untuk pengetahuan awak semua, kita mengikut mazhab Syafi'i. Syafi'i mempunyai 6 rukun wuduk. Seperti yang dah disebutkan. Tapi jika pada mazhab lain, benda ni agak berlainan. Mungkin ada tertib, tak ada. Tertib mungkin tak ada. Kalau awak ada perasan, mungkin orang-orang asing seperti warga Bangladesh, orang Bangladesh, kalau perhatikan dia ambil wuduk tak sama macam kita. Pasal muka, berkomar-komar, pasal tangan sama macam kita. Tapi membezakan dia tak ikut turutan. Kadang dia basuh muka, kadang-kadang terus basuh lain, dia tak ikut turutan, dia tak ikut tertib macam kita. Sebab dia mazhab lain. Yang kita cakap dia salah, tak boleh. Dia sebab dia ada mazhab dia, dari cara dia. Kita Syafi'i macam ni, tertib, keturutan. Kena niat dulu, basuh muka, basuh tangan, basuh kepala, basuh kaki. Kalau mazhab lain, dia malam lah. Yang penting dia tak ikut susunan. Susunan dia lain. Okay, yang seterusnya, rukun wuduk pada niat. Kita nak berniat ni, iaitu ketika mula membasuh sebahagian daripada muka. Kita nak niat ni masa kita sampai tangan ni, dekat kita tadah air pada tangan sampai muka, kita terus niat. Terus niat. Niat sebenarnya adalah lebih kepada bahasa Melayu. Penting bahasa Melayu. Kalau lafaz niat yang kita sebutkan, kita lafazkan, itu adalah sunat saja. Sunat saja, tak wajib pun. Lafaz niat sebenarnya ada banyak, ada banyak pendapat. Tetapi yang kita biasa dengar, yang kita boleh gunakan ialah lafaz niat yang berbentuk macam ni. Nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Artinya, sahaja aku mengambil wuduk kerana Allah Ta'ala. Ini lebih mudah dan ringkas. Ada juga yang lafaz niat dia panjang. Tapi kita ambil yang pertengahan lah. Kita ambil yang kecil sikit. Mudah untuk kita ingat dan kita lafazkan. Nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Okay. Kita niat ni masa air pada tangan kita ni, yang kita tadah ni, kena muka kita tersenyat mati. Saja aku mengambil wuduk kerana Allah Ta'ala. Muka kita sampai je muka baru kita nak sebut nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Tak. Sebab kita masa kita nak tadah tu, kita boleh lepas dulu. Nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Tu kita bersih muka, muka yang mati lah. Saja aku berwuduk dengan Ta'ala. Tu sapu rasakan. Kita bagi muka.
Tidak disyaratkan berkekalan sehingga membasuh seluruh muka. Tak syarat pun untuk kekal sehingga basuh muka. Maksud niat ni tak adalah awak kena lama-lama kat atas muka. Bila dah sentuh seluruh muka, baru awak habis niat. Tak ada. Tak perlu pun. Cukuplah sekadar awak sampai ke muka ni. Jadi aku boleh tak masalah. Sapu lah. Sapu. Tak perlu awak niat dalam hati tu kan. Jadi aku buruk kerana Allah Ta'ala. Awak habiskan. Tak perlu macam tu. Awak sampai air tu ke muka, niat terus. Jadi aku buruk kerana Allah. Tu awak tekan habis. Macam tu. Okay. Niat sebelum basuh muka tidak diperakui pada tempat berikut. Malah niat ni ada tempat dia. Awak tak boleh suka hati awak nak berniat. Contohnya niat ketika membasuh tangan. Awak kita kalau sebelum nak wudu kita basuh tangan dulu kan. Tangan tangan kita ni kotor. Kita bersihkan dulu kita tak boleh niat masa kita ni. Kita basuh tangan. Tidak diperakui. Tidak dikira. Yang kedua, berkomah-komah. Masa berkomah pun kita niat pun tidak dikira. Kita berniat semasa berkomah tidak dikira. Yang ketiga ialah memasukkan air ke hidung. Air di hidung. Tak dikira niatnya. Yang keempat, menjulur air ke dalam hidung pun sama juga. Tidak dikira. Terbasuh sebahagian daripada muka ketika berkomah. Atau memasuki air ke dalam hidung adalah diakui tanpa sebarang huraian. Anda kata kalau kita nak berkomah ni, komah ni kita pun terbasuh sebahagian muka. Contoh bibir. Bibir kan sebahagian muka kan. Terbasuh bibir. Ataupun kita masuk air dalam hidung, kita terbasuh hidung sikit kan. Jika kita anggap kita nak basuh muka juga, maka diperakui kita basuh muka. Tetapi ini kalau tanpa sebarang huraian. Tapi kalau dihuraikan, maka ditanyakanlah. Kalau basuh hidung ataupun terbasuh bibir dikira basuh muka, habis yang selebihnya macam mana? Ada pendapat yang mengatakan kita boleh basuh muka lagi, tapi bahagian yang lain. Bahagian yang lain yang tempat yang kita basuh bibir atau hidung kan. Basuh tempat yang perlu kena lagi. Tapi bagi untuk mudahkan pemahaman, kita ambil langkah yang lebih sama, iaitu walaupun kita dah basuh komah, kita dah basuh hidung, bila kita nak suka, kita basuh muka lagi. Tak boleh kita nak kira, aku tadi basuh mulut tadi kan, aku nak kira basuh muka, tapi sejauh mana yang tempat aku dah basuh ni. Kita rasa macam agak susah lah. Kita nak kena basuh. Jadinya untuk ambil berkata yang mudah, kita basuh je muka lagi. Basuh muka lagi. Okay, seterusnya rukun kedua iaitu membasuh muka. Had muka ialah antara tempat tumbuh rambut sehingga dagu dan dari anak telinga kanan sehingga ke anak telinga kiri. Had muka ni ialah tempat tumbuh rambut. Tumbuh rambut hingga dagu. Kalau kita rasa ada rasa tulang kan, ni dagu. Dan dari anak telinga kanan. Anak telinga mana? Anak telinga. Anak telinga. Anak telinga. Sampailah anak telinga kiri. Jadi awak boleh agak mana bahagian muka. Nak sambungkan. Ini tumbuh rambut ni. Anak telinga.
sampai ke dagu. Jadi awak akan tahu mana bahagian muka. Tapi yang dia kata kalau awak nak lebihkan pun lagi bagus. Lebih afdal. Lebihkan sikit daripada bahagian muka. Senang awak ngam-ngam je. Ukur. Sini basah. Ukur je basahkan muka ikut. Betul-betul ukuran muka. Tak perlu lah macam tu. Lebihkan sikit pun tak apa. Lebih tak apa, jangan kurang. Wajib disampaikan air sehingga ke kulit walaupun bulu pada muka jarang atau lebat. Contoh kalau muka kita kan ada bulu, tak tahu bulu tu halus ke tebal ke, wajib sampaikan hingga ke kulit. Penting. Tebal ke nipis ke kena bagi kulit. Memadai dengan membasuh yang zahir jika janggut dan jambang lelaki yang lebat, sehingga tidak menampakkan kulit di bawahnya. Ada kata seorang lelaki tu ada janggut atau jambang lebat sangat sampai tak nampak kulit, cukuplah dia basuh yang nampak saja, zahir. Yang zahir saja. Tak perlu awak susah ke dalam nak kena contohnya kena kulit. Tak perlu. Jika janggut yang jambang dia tebal. Tebal. Tetapi jika janggut jambang dia tu masih boleh nampak lagi kulit dia ni, nampak lagi mendarangan, maka wajib disampaikan air hingga batin dan kulit. Kalau setakat janggut jambang ni kan mendarangan, nampak mana kulit lagi kan, kena sampaikan kulit. Tak boleh awak mensapu je. Kena kulit. So, sampai ke kulit. Okay. Biasanya wajib disampaikan air hingga ke kulit walaupun tebal bagi perempuan khunsah, kerana masalah seperti ini jarang berlaku. Malahan sunat mencukurnya dan bulu yang seumpamanya. Contohnya kalau bagi perempuan dan khunsah, jika dari janggut jambang ni, jika ada. Jika perempuan atau khunsah ada janggut dan jambang ni tebal macam sekalipun, kau sampaikan kulit. Kalau tadi lelaki, kalau tebal tak nampak kulit, dia boleh basuh yang zahir saja kan. Tapi kalau perempuan terbalik pula. Perempuan kalau ada janggut dan jambang ni tebal, tak nampak kulit, wajib dia akan sampaikan air tu ke kulit juga. Sebab perempuan jarang ada janggut dan jambang. Kalau ada sekalipun, kalau perempuan tu ada janggut dan jambang sekalipun, sunat untuk dia cukur. Sunat untuk dia cukur. Jadinya masalah macam ni jarang berlaku. Kalau ada janggut jambang, cukur. Ambil nampak kulit. Nanti nak berwuduk pun senang. Membasuh muka juga diperbolehkan dengan membasuh sebahagian daripada kepala, tengkuk dan di bawah dagunya. Basuh muka juga boleh sekali dengan basuh sebahagian kepala. Awak nak basuh kepala sekali ke kan, nak basuh tengkuk sekali ke, ataupun nak basuh bawah dagu sekali ke kan, apa boleh. Anggota wuduk ni sebenarnya lebih elok kita lebihkan daripada kita kurangkan. Tapi lebih tu jangan lebih sangat. Lebih sangat membazir. Lebihkan sikit pun tak apa. Kita yakin sikit dah anggota wuduk kita tu sempurna. Okay, insyaAllah pada masa akan datang kita akan sambung. InsyaAllah kita akan sambung dalam membasuh kedua-dua tangan hingga situ dan menyapu sebagai kepala. Okay, insyaAllah kita tengahkan pelan kita pada hari ini dengan tasbih kafarah dan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahu azim.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke murid.